Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina astafa, amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 40 Surah At-Taubah. Ayat 40 Surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Artinya, dua insan pilihan, dialah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan seorang sahabatnya, Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Sewaktu salah seorang daripada keduanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menenangkan perasaan Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu dengan katanya, janganlah kamu berduka cita kerana bahawasanya pertolongan Allah bersama-sama dengan kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit ketenangan, ketentraman ke atas junjungan mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jualah memperkukuhkan keteguhan dan kekuatan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, tentera-tentera yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 40 Surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan betapa kekasihnya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat
peliharaan istimewa dan penjagaan yang rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala jul. Walau apapun tindak tanduk yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah ketika itu, kufar Quraisy tak sudah merancang dan menyerang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah pakatan buruk dari kalangan kufar Quraisy untuk membunuh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sentiasa memelihara, menjaga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih istimewa, Allah Subhanahu wa taala perakukan, Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan, ketenteraman di hati sanubari junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan tentera-tentera Allah yang tak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, malah Allah Subhanahu wa taala bentangkan kepada kita betapa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat meyakinkan sahabatnya Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq yang dalam ketakutan, bukan sahaja ketakutan, dalam keadaan amat sedih, duka cita kerana mengetahui terancam nyawa akibat daripada kepungan tentera kufar Quraisy ketika kedua-duanya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, berselindung di mulut gua, namanya Gua Thur, di kemuncak gunung namanya Gunung Huq. Gunung Huq, di situ adanya sebuah gua namanya Gua Thur, hanya memuatkan dua insan pilihan. Gua yang begitu kecil, kaki baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjulur keluar. Pastinya apabila tentera kufar Quraisy berkuda yang berjaya menjejaki baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berehat dan bersembunyi di Gua Thur, Gunung Huq, mereka bersedia untuk menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup-hidup, apatah lagi membunuh kedua-duanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, peristiwa bersejarah ini Allah menitkan pada ayat 40 surah At-Taubah di dalam Al-Quran. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya memberi keyakinan, dan Allah Subhanahu wa taala mengalu-alukan usaha-usaha yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, memberi keyakinan
kepada Saidina Abu Bakrin Siddiq yang dalam ketakutan dan amat berduka cita kerana nyawa benar-benar terancam. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah pun begitu. Allah Subhanahu wa taala isytiharkan, Allah Subhanahu wa taala memberi ketenangan di hati sanubari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memelihara baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Sayyidina Abu Bakr Siddiq dari apa-apa jua tindakan tentera kufar Quraisy. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu wa taala perakukan bahawa satu peruntukan khas dari Allah, bukan melalui belanjawan negara yang akan dibentangkan Jumaat nanti, tapi satu peruntukan khas dari Allah, iaitu tentera-tentera yang tak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Ia sentiasa mengawasi junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya Sayyidina Abu Bakr Siddiq, wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Sadaqallahul azim. Allah jualah yang meneguhkan dan mengukuhkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan ketumbukan tentera yang tak dapat dilihat oleh mata kasar manusia, musuh-musuh Allah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, dalam situasi wabak penyakit yang semakin menular, menyaksikan Johor Bahru juga tidak terkecuali dikategorikan sebagai zon merah. Maka pergerakan aktiviti kita yang berada di kawasan zon merah ini dibataskan sama sekali demi keselamatan daripada serangan wabak penyakit yang tak nampak pembawa penyakitnya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita diberitahu oleh golongan ilmuwan yang kita perakukan, pembawa wabak penyakit ini disebut dengan istilah coronavirus, membawa erti jenis kuman yang amat halus. Jenis kuman yang amat halus ini disebut virus dalam istilah ilmu perubatan. Dan virus kuman yang amat halus ini tak mampu dilihat oleh mata kasar manusia. Dan kuman yang amat halus yang namanya virus ini telah dikenal pasti pernah menyerang umat manusia di muka bumi ini, yang telah dijenamakan corona, maka dihubungkan dengan virus coronavirus. Oleh kerana WHO, Tubuhan Perubatan Sedunia, mendapati bahawa coronavirus mula menyerang umat manusia pada tahun 2019, maka dikaitkan dengan bilangan 19 dan dijenamakan COVID-19.
Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, sejarah selama ini pembawa penyakit-penyakit berjangkit daripada jenis kuman yang boleh dan mampu dikesan melalui panca indera manusia, ya, bakteria. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka dapat dikesan pembawanya nyamuk tiruk, nyamuk Aedes. Itu antara pembawa-pembawa penyakit. Kali ini tak mampu dikesan oleh panca indera manusia yang 5. Ya, walaupun begitu besar lubang hidung kita, tak mampu menghidu coronavirus. Terpaksalah kita gunakan pelitup untuk menutup 2 lubang hidung. Begitu juga, begitu besar rongga mulut manusia, tak dapat mengesan. Rongga manusia tahu apa? Ya, makan dan minum saja yang menyelerakan. Sama sekali tak dapat mengesan. Akan tetapi coronavirus ini menyerang melalui 2 rongga yang paling utama, rongga mulut dan rongga lubang hidung. Itulah yang disarankan agar apabila kita berada di luar ataupun di rapat umum, di perhimpunan seperti ini, memakai pelitup muka. Dan saya pun akan memakainya sebaik selesai sahaja memberi tazkirah pendek ini. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, yang saya nak jelaskan di sini, kita berhadapan dengan musuh yang tak dapat dilihat oleh penglihatan mata kasar. Kita berhadapan dengan musuh yang tak dapat dikesan oleh panca indera yang 5. Ya, apakan daya. Junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah pelihara, Allah jaga. Dengan Allah Subhanahu wa taala sediakan tentera-tentera yang juga tak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Bijunudin lam tarauha, sentiasa mengawasi junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, begitu juga ketika Rasulullah berada di medan Badar, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba melihat malaikat turun dari langit. Malaikat turun dari langit berserban, memakai serban. Ya, sebab itu Rasulullah bersabda, al-amamatu malabisul malaika. Serban itu adalah pakaian para malaikat. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah dan para sahabat juga tidak dapat melihat tentera malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu gembira. Kalaupun bilangan tentera serba kekurangan 313, akan tetapi diteguh, dikukuhkan lagi dengan tentera yang tak dapat dilihat oleh penglihatan mata, iaitu tentera malaikah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ya, maka tak perlu kita sebut kita mesti menang. Jangan.
kerana kita berhadapan dengan coronavirus yang tak dapat dilihat. Berbeza dengan kita berhadapan dengan pembawa penyakit yang dapat dilihat, iaitu nyamuk Aedes. Boleh dikesan di mana habitatnya, boleh dikesan bagaimana cara pembiakannya, boleh dikesan dengan mata kasar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tidak coronavirus kita tak nampak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka tak perlu sebut kita mesti menang. Tetapi yang perlu sebut Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kalaupun kita telah memenuhi SOP, pelitup muka, penjarakan sosial, tapi kita masih lagi tidak dapat mengesan coronavirus. Apapun, sebelum menutup tazkirah kuliah subuh ini, dengar dulu hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza kharaja ahadukum min babi baitihi kana ma'ahu malakani muwakkalani bih." Artinya, apabila seseorang dari kalangan kamu, orang yang beriman, keluar daripada mulut pintu rumahnya, bersama-sama dengannya dua malaikat berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri, sentiasa mengawalnya. Tuan-tuan beruntung Masjid Kampung Melayu Majidi ada dua pengawal. Lengkap. Begitu baik mengawal tuan-tuan. Lebih bertuah lagi, bukan sahaja dua pengawal keselamatan yang dibayar allowance secukup rasa seenak selera. Ada lagi dua malaikat di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Bukannya raqib dan atid yang mencatat kebaikan dan kejahatan, tetapi setiap kali orang yang beriman ini keluar sahaja daripada mulut pintu rumahnya, kana ma'ahu malakani muwakkalani bih, bersama dengannya dua malaikat sebelah kanan dan sebelah kiri. Fa idza qala bismillah qala malakani hudita ya fulan, hudita ya fulan, hudita ya fulan. Sebaik sahaja kita melangkah pergi meninggalkan rumah, lidah kita menyebut bismillah, maka dua malaikat mendoakan, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepadamu wahai fulan. Moga-moga Allah memberi hidayah kepadamu wahai fulan. Moga-moga Allah memberi hidayah kepadamu wahai fulan. Maka tuan-tuan pun bergeraklah, sama ada dengan kenderaan kereta yang dah lama pakai tak ganti-ganti, ataupun apa sahaja. Dalam perjalanan menuju ke Masjid Kampung Melayu Majidi ini, beberapa langkah ada halangan, ada rintangan. Lalu lidah tuan-tuan menyebut fa idza qala
La haula wa la quwwata illa billah. Qala al-malakani wuqita ya fulan, wuqita ya fulan, wuqita ya fulan. Apabila kita menghadapi rintangan dalam perjalanan, lidah kita menyebut la haula wa la quwwata illa billah. Dua malaikat yang bersama dengan kita di sebelah kanan, di sebelah kiri, berdoa untuk kita. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara di kau, Allah memelihara di kau, Allah memelihara di kau daripada apa jua yang tak diingini. Wah. Tuan-tuan pun selamat tiba, disambut oleh dua pengawal keselamatan yang dibayar allowance-nya. Sampai tuan-tuan pun menyebut tawakal tu ala Allah. Aku bertawakal, berserah diri kepada Allah. Dua malaikat di kanan dan di kiri mendoakan. Kufita ya fulan, kufita ya fulan, kufita ya fulan. Moga-moga Allah Ta'ala penuhi segala hajat di kau, wahai fulan. Allah sempurnakan segala keinginan, segala yang di kau harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selesaikan apa jua keperluan di kau, wahai fulan. Wah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan dah pencen, tak ada apa-apa, PA pun tak ada. Kalau tuan-tuan ketua jabatan, jusasi, ada pemandu, ada PA, personal difficult to talk lah. Kalau tuan-tuan menteri besar, 10 PA ada. Ada seorang lagi ketua PA. Tak takut. Ya, dah pencen ni apa barang. Dah pencen ni, tuan-tuan keluar dari rumah seperti mana Cikgu Bakar keluar dari rumah, dua malaikat rahmat di sebelah kanan, di sebelah kiri. Cikgu Bakar, engkau jangan kenyit minah indun bibit tebal aja lah, takut dua malaikat tu terkejut. Maka keluar dari rumah, pergi tempat yang baik. Dua malaikat bersama. Malaikat tak nampak di mata. Cikgu Bakar tak nampak punya. Ni dia. Dua malaikat yang tak nampak di penglihatan mata ni lah. Jangan takut. Itulah yang mengawasi kita daripada corona virus. Yang juga tak nampak. Dia macam gitu. Tak nampak bertembung dengan yang tak nampak. Yang nampak macam tuan-tuan bertembung dengan yang sentiasa nampak. Ringgit Malaysia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, istilahnya begitu. Seorang doktor pakar menghubungi saya. Dia kata minta Ustaz Hanafiah ulas. Sekarang ni kita berdepan dengan tentera musuh yang dikata airborne. Aku pun tak faham airborne tu apa. Dia kata A tu udara. Serangan daripada udara yang tak nampak. Coronavirus, airborne. Doktor pakar tu, pakar vektor penyakit berjangkit. Jadi dia minta pandangan aku, seorang imam aja yang tak berapa ramai nak dengar kuliah aku ni. Tiba-tiba doktor pakar jusasi tu gaji besar 35,000. Minta pandangan. Bolehlah kita cerita. Kita berdepan dengan musuh yang tak nampak di penglihatan mata. Kita juga perlukan tentera yang juga tak nampak di penglihatan mata. Kesimpulan ceritanya, kalau tak perlu cakap mesti menang. Setakat ni kita dah kalah dah. Round pertama menang, round kedua
Cikgu bakar macam tak boleh kawal lah. Tempat yang cikgu bakar ada ni pun tembus juga zon merah kan. Apa lagi tempat yang bukan cikgu bakar, terbakar terus. Contohlah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada apa jua yang tak diingini. Sebut Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahitawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa billah. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.